Pada tarikh 31 Agustus 1957, pada jam 12 malam, menjelang hari yang disifatkan sebagai kerabat bagi seluruh Malaysia adalah saat paling bersejarah. Kemerdekaan menandakan berakhirnya zaman penjajahan tentera British terhadap kita. Oleh itu, Malaysia bebas dari belenggu penjajahan hasil daripada perjuangan gigih pejuang-pejuang tanah Melayu bagi menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Perpaduan semua kaum sebagai syarat utama British memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Sebagai contoh, penubuhan jawatan kuasa perhubungan antara kaum. Selain itu, usaha yang kedua ialah penubuhan parti-parti politik, antaranya KMM, UMNO, MCA, MIC, dan PAS. Saya akan menjelaskan bagi penubuhan UMNO dan Perikatan. UMNO dikenali dengan nama Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Pekembar. UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946 di Johor Bahru oleh Datuk Onn Jaafar yang merupakan presiden pertama. UMNO menerbitkan akhbar mingguan. Selain itu, Datuk Onn Jaafar menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya IMP, yaitu sebuah parti berbilang kaum. Presiden UMNO diambil alih oleh tanah Melayu, yaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang merupakan pemimpin yang disukai oleh Inggris. Pada September 1953, persekutuan dicapai untuk menubuhkan sebuah perikatan kebangsaan diikuti pembentukan Majlis Kerja Kebangsaan. Pada Oktober 1954, Malaysian India Congress menyertai perikatan. Akhir sekali, pembentukan perikatan merupakan lambang tolak unsur dan kemuafakatan politik penduduk tanah Melayu. Pengenalan sistem ahli. British memperkenalkan sistem ahli pada 1951 bagi memberi pendedahan dan latihan kepada pemimpin tempatan dalam al-ehwal pentadbiran. Anggota yang dilantik sebagai menteri yang berkuasa dalam bidang-bidang tertentu, walaupun tidak sepenuhnya. Ahli-ahli dilantik oleh kerajaan British, bukan dipilih oleh rakyat. Keanggotaan kaum termasuk pegawai British, contoh Tunku, Ketua Menteri, Dr. Lee Tiang King, Ketua Jabatan
kesehatan, dan pendidikan. Rundingan London. Pada 8 Ogos 1955, TAR telah hantar satu memorandum ke pejabat tanah jajahan British bagi merundingkan kemerdekaan tanah Melayu. Selain itu, pada Januari 1956, rombongan kemerdekaan bertolak ke London yang diwakili empat orang raja-raja Melayu, yaitu Ketua, dikenali sebagai Dato' Abdul Wahab bin Abdul Aziz, dan 4 wakil perikatan, yaitu Ketua TAR. Bagi perbincangan yang terakhir ialah Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red ditubuhkan pada Mac 1956 oleh pengerusi Lord Red dari Britain. Dalam hal ini, turut dianggotai 4 hakim dari negara-negara Commonwealth, yaitu Sir Edward Jennings, Britain, Sir William Bechtel, Australia, Hakim bin Malik, India, dan Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Tujuan Suruhanjaya Red ini adalah bagi mengubah pelembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka berasaskan pemerintahan secara demokrasi berparlimen. Seterusnya, Suruhanjaya Red juga memperlawa pandangan daripada pelbagai pihak secara bertulis ataupun lisan. Sebanyak 131 buah memorandum dapat dikumpulkan. Dua yang penting dihantar oleh Parti Perikatan dan Raja-Raja Melayu. Akhir sekali, setelah bersidang sebanyak 118 kali, Suruhanjaya Red mengesyorkan satu bentuk perlembagaan tanah Melayu untuk dikaji semula. Kesimpulannya, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 bukanlah dicapai dengan mudah. Perjalanan yang cukup panjang dan memberi pengalaman kepada penduduknya. Justeru, generasi sekarang sewajarnya menghargai kemerdekaan dengan menjadi warga negara yang berjaya agar negara tidak lagi dijajah oleh negara luar dengan apa keadaan jua pada masa akan datang.